Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Hari ini saya bersama rakan-rakan saya Eden Nurin dan Sumaya akan membincangkan tentang wacana ilmu dalam pelbagai medium. Medium wacana adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan wacana. Wacana itu sendiri adalah komunikasi atau alat yang digunakan secara lisan atau tertulis yang kukuh, yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Teknologi seperti komputer, internet dan media sosial juga dapat dijadikan sebagai medium wacana. Teknologi membolehkan penyampaian wacana kepada khalayak yang lebih luas dan dengan cara yang lebih interaktif. Di era moden ini, teknologi telah membawa banyak perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan menyebarkan ilmu. Pelbagai medium yang boleh digunakan untuk menyampaikan wacana secara berkesan termasuklah media sosial, medium digital. Baiklah, mari kita mulakan perbincangan kita dengan pandangan pertama. Nurin, bolehkah Nurin dan nanti Sumaya kongsikan pendapat awak tentang bagaimana medium digital atau seperti media sosial mempengaruhi cara penyampaian ilmu itu. Okay, baiklah, perbincangan ini akan dimulakan dengan saya menerangkan apa itu medium digital dan juga media sosial. Di era teknologi ini ataupun di era globalisasi ini di mana kita masyarakat sekalian di pelosok dunia banyak menggunakan teknologi, sains dan teknologi. Paling banyak sekali berkenaan dengan internet, komputer, media sosial dan sebagainya. Kita menggunakan kuasa yang ada pada internet itu sendiri, di mana apabila kita menekan untuk menyebarkan sesuatu info ataupun maklumat itu, seluruh masyarakat daripada pelosok dunia akan dapat info itu sendiri. Maka dengan itu ayat yang kita berpegang teguh pada zaman sekarang ini adalah semua maklumat di hujung jari. Dengan di hujung jari kita dapat mengenali sesuatu perkataan itu, berkenaan maklumat tentang penyakit ini dan sebagainya. Bagaimana untuk mengetahui cara untuk belajar secara efisien ataupun cara untuk kita sihat, untuk pulihkan sesuatu penyakit itu dan sebagainya. Dengan itu, pada ketika dahulu ataupun pada zaman dahulu, kita tidak didedahkan lagi dengan era teknologi, dengan internet yang kuat dan internet yang bagus, di mana kita pada zaman dahulu terhad dengan penyebaran ilmu, seperti mana kita hanya bergantung harap pada kelas fizikal. Kita harus berjumpa secara depan dengan guru-guru, dengan penyebar ilmu secara depan-depan, ataupun kita harus pergi ke perpustakaan secara fizikal untuk meminjam buku demi untuk mengambil tahu sebarang maklumat yang kita ingin dapatkan. Tetapi sekarang dengan cara yang fleksibel, di mana-mana pun, walaupun kita sedang berbaring ataupun duduk, kita dapat mengetahui sesuatu maklumat itu. Baiklah, medium digital itu termasuklah kepada YouTube, podcast ataupun podcast di mana kita berborak kan, podcast ataupun blog. Namun pun begitu, bagi media sosial termasuklah kepada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Platform-platform ini memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat pada masa sekarang, di mana ia berperanan untuk menyebarkan sesuatu maklumat itu, di mana ia digunakan oleh semua orang. Sesiapa pun berhak untuk menyebarkan apa-apa jenis maklumat yang mereka tahu, yang ada pada diri mereka. Sekiranya mereka tahu cara untuk menggunakan teknologi, maka mereka boleh membuat satu penulisan, satu cara bagaimana untuk menggunakan teknologi dengan secara efisien dan juga baik kepada seluruh rakyat Malaysia ataupun di seluruh pelosok dunia. Maka dengan itu, dengan kuasa internet ataupun kuasa digital yang kita ada pada waktu sekarang ini, memegang peranan yang sangat penting dan ia sekaligus dapat mempengaruhi cara kita menyebarkan ilmu tersebut. Bagaimana dengan Maya? Bagi saya sangat setuju apa yang saudari Nurin terangkan sebentar tadi. Bagi pendapat saya, media sosial juga boleh memudahkan
kolaborasi dengan antara pelajar ataupun dengan mana-mana profesional. Sebagai contoh, melakukan seminar ataupun bengkel yang dahulunya memerlukan kehadiran fizikal, tapi pada era pada era digital ini, perkara itu kita tak boleh, kita tak semestinya boleh lakukan secara fizikal. Kita sekarang ni ada pelbagai platform yang boleh kita gunakan untuk melakukan seminar ataupun bengkel untuk memberi sebarang maklumat. Contohnya seperti sekarang yang kita tahu, kita guna Zoom ataupun Google Meet. Dengan menggunakan platform ini, sesiapa sahaja boleh menyebarkan ilmu, bukan sahaja ahli akademik ataupun guru, malah sebagai pelajar itu pun boleh menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan ataupun membuat perbincangan melalui platform tersebut. Selain itu juga, penggunaan media digital ini dapat memberikan peluang kepada sesiapa sahaja untuk berkongsikan ilmu, berkongsikan ataupun berkongsi pengalaman, pengetahuan mereka kepada sesiapa sahaja melalui webinar ataupun forum atas talian. Namun begitu, kita perlu ingat bahawa tak semua maklumat yang terdapat di internet itu adalah tepat. Oleh itu, sebagai pengguna internet, kita perlu bijak dalam memastikan ataupun menilai kesahihan maklumat tersebut sebelum kita menyebarkan ataupun berkongsi dengan orang lain, supaya nanti tidak berlakunya penyebaran maklumat palsu ataupun ajaran yang lain. Itu sahaja. Benar sekali. Dapat dilihat di sini bahawa media sosial juga turut memudahkan ramai pihak untuk berinteraksi sekaligus menyampaikan maklumat secara berkesan. Penggunaan media sosial sebagai medium penyebaran ilmu turut memudahkan pihak pengurusan serta menjimatkan kos berbanding dengan medium tradisional seperti penerbitan buku dan akhbar yang memerlukan kos yang besar serta memperuntukkan masa yang lama. Media sosial juga dapat digunakan sebagai medium berkomunikasi yang digunakan tanpa mengira waktu, sama ada siang atau malam, sama ada jarak yang dekat atau jauh. Kita masih boleh berkomunikasi tanpa ada halangan. Walau bagaimanapun, ada juga cabaran yang timbul dengan penggunaan media sosial sebagai medium penyebaran ilmu. Ada pihak yang berpendapat bahawa tidak semua maklumat yang dikongsi di media boleh dipercayai. Jadi, apa pandangan rakan-rakan tentang masalah ini? Baiklah, bagi saya mulakan dulu ya. Pertama sekali, seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, bahawa platform internet ni dari segi medium digital maupun media sosial, ia dapat digunakan oleh pelbagai pihak daripada seluruh pelosok dunia. Sesiapa pun mempunyai kebenaran untuk menyebarkan sesuatu maklumat, tak kiralah dari segi kabar angin ataupun dari segi pendidikan dan sebagainya. Mahupun begitu, bila kita memberikan akses ini kepada semua pihak, maka kita perlu mengakses, meneliti sesuatu maklumat itu dengan betul. Kerana tidak semua maklumat yang disebarkan itu adalah benar. Kita sebagai pengguna yang bijak harus menyelidik terlebih dahulu tentang maklumat yang sedang dikaji ataupun sumber yang kita cari itu. Contohnya, apabila kita ingin mencari solusi bagaimana untuk memulihkan penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Oleh itu, kita tidak boleh bergantung harap kepada satu maklumat saja, daripada satu laman web saja. Kita harus meneliti daripada pelbagai laman web, kerana oleh
oleh pengguna yang berbeza, terdapat pelbagai jenis pendapat yang berlainan. Maka dengan itu kita tidak boleh bergantung harap pada pendapat yang berlainan itu saja. Maksudnya di sini di mana kita tidak boleh untuk bergantung harap kepada fantasi seseorang. Maksudnya bila kita ingin bercakap tentang solusi untuk memulihkan sesuatu penyakit itu, kita harus memilih cara yang medikal daripada doktor sendiri, kan? Maka kita tidak boleh dengan pejam matanya memilih cara, mungkin dari segi cara yang orang kata bagi dia okey, tetapi tidak semestinya cara itu okey pada orang lain, berkesan dengan orang lain. Maka dengan itu kita harus menyelidik dari pelbagai laman web yang berbeza, daripada pelbagai pengguna yang berbeza. Jadi cari di mana cara yang sama digunakan oleh orang ramai, maka dengan itu kita dapat mengaplikasikan cara itu terhadap diri kita maupun orang lain. Selebihnya kita bukan sahaja perlu meneliti sesuatu maklumat itu dari segi kita nak menyebarkan balik maklumat yang kita dapat tu, seperti mana yang Sumaya katakan, kita harus meneliti maklumat tersebut supaya tidak berlakunya penyebaran maklumat yang palsu dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahawa orang yang menyebarkan maklumat palsu itu juga telah dikategorikan dalam kes penyebaran maklumat palsu itu. Maka kita tidak boleh melakukan perkara yang sama. Selain itu juga dalam ingin membuat tugasan dan sebagainya, ataupun untuk mencari ilmu untuk diri sendiri, contohnya dalam satu hari itu kita ingin tahu apakah maksud perkataan ini dan seterusnya, maka dengan itu kita harus meneliti sesuatu maklumat ataupun definisi sesuatu perkataan yang ingin dicari itu dengan betul, kerana tidak mungkin dengan bergantung harap pada satu platform saja dapat menjawab pada seluruh soalan kita. Maka dengan itu penelitian itu sangatlah penting, dan itu apa yang saya boleh jawab tentang cabaran yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Baiklah, apa pendapat Maya pula tentang Okey, saya setuju dengan apa yang dihujahkan oleh saudari Nurin tadi. Tapi seperti mana yang saudari Aina cakap awal tadi, bahawa medium tradisional memakan kos dan memakan kos yang banyak dan membazir masa. Tapi bagi saya medium tradisional ini perlu dipertimbangkan penggunaannya, sebab kerana contohnya medium tradisional seperti penggunaan buku, jurnal dan surat khabar, seperti yang saudara Aina cakap tadi, ia memakan kos dan memakan masa yang lama untuk kita terbitkan buku tersebut. Tetapi walaupun medium itu terlihat tradisional, terlihat lapuk dibandingkan dengan penggunaan medium digital yang semakin popular pada zaman sekarang ini, medium tradisional ini masih dikategorikan masih relevan untuk digunakan dan memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu secara formal dan terperinci. Mengapa saya berkata seperti ini? Kerana hal ini dapat seperti yang saya kata tadi, buku dan jurnal biasanya melalui proses semakan yang lebih ketat dan melalui beberapa tapisan sebelum diterbitkan. Jadinya maklumat yang akan diterbitkan tu semestinya telah sahih dan betul dia punya pendapat itu, berbandingkan dengan maklumat yang akan kita terima di platform di media sosial ataupun di laman web di internet. Jadi buku dan jurnal ini boleh dipercayai dan boleh dijadikan sumber rujukan yang sahih dan ilmiah berbanding dengan maklumat yang berada di internet. Tetapi saya tak mengatakan semua maklumat yang ada di media sosial
di mana-mana platform di internet adalah semua tak betul, semua palsu, semua yang tak sahih. Tetapi sebagai pengguna yang bijaksana seperti yang Nurin cakap tadi, kita perlu mencari maklumat yang betul-betul sahih, yang betul-betul relevan penggunaannya dengan berdasarkan apa yang kita cari. Seperti kita boleh mencari sebarang maklumat berkaitan dengan pendidikan ataupun maklumat yang berilmiah menggunakan Google Scholar ataupun apa-apa platform yang boleh dipercayai, yang boleh membuang sampah-sampah yang tidak berguna dalam pencarian kita itu, supaya maklumat yang kita cari itu adalah jitu. Baiklah, Itu saja. pendapat yang sangat menarik dan sangat menyentuh saya, kerana apa yang saya katakan sebelum ni kan, bahawa medium tradisional ni tak sesuai dengan dipakai pada masa kini. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Sumaya, medium tradisional ni juga masih diperlukan sebenarnya, kerana ketelitian dan kejituan yang diletak dalam penerbitan medium tradisional tadi, yang boleh menjaga kesahihan yang betul dan relevan dalam sumber itu. Jadi saya menerima pendapat Sumaya itu, dan saya juga ingin menekankan sebenarnya medium digital ni juga sebenarnya ada masalah lain, ada masalah lain, iaitu penggunaan media sosial ni sebenarnya terlampau bebas dan diguna pakai oleh pelbagai peringkat umur dan pelbagai masyarakat budaya yang orang-orang yang berbeza pendapat. Untuk berbeza dan orang yang berbeza latar belakang dan pendapat. Jadinya penerimaan mereka tidak sama, dan penggunaan media sosial juga, penggunaan mereka dalam media sosial juga tidak sama kerana pendedahan mereka yang berbeza. Tidak dapat dinafikan lagi lah bahawa penggunaan media sosial ini juga bagi segelintir masyarakat digunakan dengan cara tidak berhemah dan tidak beretika. Ada juga masyarakat yang tidak memanfaatkan media sosial dan tidak menggunakannya dengan bijak. Maklumat disebarkan dengan begitu pantas dan dikongsi serta dimuat turun dari aplikasi media sosial tanpa tapisan yang sepatutnya. Contohnya macam tadi, medium tradisional yang akan menggunakan ditapisi pelbagai peringkat. Tapi medium sosial ni, medium digital ni tanpa bebas, yang mana orang boleh ambil dan disebarkan begitu sahaja tanpa ada sekatan, tanpa ada proses peringkat yang diperlukan sebenarnya untuk memastikan kesahihan itu. Maka kita sebagai pengguna media sosial, untuk mencari sumber wacana ilmu tu haruslah bijak, seperti kata Sumaya tadi, bijak menggunakannya dengan baik. Seperti Nuri kata tadi, meneliti, mengakses dulu sumber tersebut sama ada benar atau tidak. Jadi adakah kita boleh katakan sebenarnya bahawa kedua-dua medium tradisional dan digital ni penting dan diperlukan? Sebenarnya kedua-duanya diperlukan untuk dijadikan sumber wacana ilmu tu disebarkan. Apa pendapat rakan-rakan tentang gabungan medium tradisional dan media sosial ini? Baiklah Aina, so soalan yang diajukan tadi Aina kan, soalannya berbunyi, adakah medium digital dan juga medium tradisional ni diperlukan oleh kita? Adakah kedua-dua ni diperlukan? Jawapan saya, kita tidak boleh bergantung harap hanya kepada satu saja medium, sama ada medium digital ataupun medium tradisional. Kedua-dua medium ini sangat penting dan dia memegang peranan yang tinggi untuk kita di sini, untuk masyarakat sekalian.
Kerana apa? Medium digital ini seperti yang saya katakan tadi, ia lebih kepada ke arah teknologi, internet, komputer dan sebagainya, media sosial, YouTube, blog dan sebagainya. Namun begitu, bagi medium tradisional adalah di mana ia menggunakan surat khabar, akhbar, jurnal ataupun buku-buku dan sebagainya. Baiklah, dari segi medium tradisional, seperti yang saya katakan tadi pada awal sesi perbincangan kita tadi, di mana kita pada dahulunya kita perlu pergi ke perpustakaan, di mana di situ terdapat lebih banyak buku yang disediakan di sana yang menceritakan tentang maklumat yang berlainan. Tajuk yang lain ceritanya tentang ini, dan tajuk yang itu ceritanya tentang itu. Terdapat idea yang berbeza dalam setiap buku yang berlainan. Jikalau kita di sekolah dahulu, kita hanya bergantung harap pada buku teks setiap subjek yang berbeza, bukan? Kita hanya bertumpukan buku teks tersebut. Tetapi jika kita ingin mengetahui maklumat yang lebih lanjut, maklumat yang lebih dalam, maka kita harus pergi ke perpustakaan secara fizikal, dan kita harus meminjam buku tersebut ataupun kita membacanya di situ sendirilah, di mana ia menggunakan tenaga kerja di situ, tenaga diri kita sendiri untuk ke sana, ke sini dan ke situ, kan? Tetapi walaupun ia menggunakan tenaga kerja kita sendiri, tidak dinafikan bahawa maklumat yang ada dalam buku-buku itu adalah maklumat yang sahih, maklumat yang benar, seperti mana Maya dan juga Aina katakan tadi, di mana jika kita ingin menerbit sesuatu buku itu, jika kita ini adalah penulis, kita menulis idea ataupun ilmu yang kita ingin sebarkan di situ, kajian yang kita dapat, kita ingin menerbitkan buku itu, kita tidak boleh menerbitkan buku itu secara seorang diri. Akan ada orang atasan yang akan tapis maklumat yang telah ditulis, akan ada orang yang akan tapis cara penggunaan penulisan di situ, cara kita menggunakan perkataan-perkataan di situ. Adakah ia sesuai untuk dibaca oleh masyarakat umum, oleh masyarakat daripada peringkat umur yang berbeza? Adakah ia sesuai untuk dibaca oleh masyarakat sekalian, oleh masyarakat di pelosok dunia? Maka dengan itu, tapisan yang ada di situ dapat membantu kita percaya kepada maklumat yang ada, kepada idea yang ada dalam buku-buku tersebut. Maka dengan itu, walaupun ia agak memenatkan dari segi kita harus ke sana dan ke sini, harus meminjam dan sebagainya, di mana waktu itu tak fleksibel, tetapi daripada kesahihan maklumat itu tidak dapat dinafikan, dan ia sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk menambah ilmu dalam diri kita yang kerdil ini, kan? Maka dengan itu, orang kata jika kita ingin menimba ilmu, maka ia harus datang dengan usaha. Ilmu itu tidak datang bergolek. Maka jika kita ingin tahu, perasaan ingin tahu itu adalah tinggi, maka adakan sekali usaha itu untuk ke sana dan ke situ, untuk membuat penyelidikan terhadap perkara yang kita ingin tahu dan sebagainya. Namun dari segi medium digital kebaikannya lebih kepada masa fleksibelnya, di mana kita dapat mengakses apa-apa maklumat yang kita ingin tahu secara mudah dengan adanya internet, dengan adanya pengaksesan internet itu di mana-mana sahaja. Walaupun kita di kafe, walaupun kita di kedai makan, restoran, tapi jikalau kita ingin tahu tentang sesuatu perkara itu, maka kita boleh mencari maklumat tersebut di telefon pintar, di laptop dan sebagainya, dan kita akan dapat banyak jenis maklumat di situ. Hanya perlu pilih mana satu yang ingin kita jadikan sebagai rujukan, mana satu yang ingin kita jadikan sebagai sumber maklumat yang sahih dan sebagainya. Walaupun begitu, kita harus menjadi pengguna yang bijak. Itu semua adalah hak kita, itu semua adalah tanggungjawab kita sendiri. Bagaimana kita mengguna kemudahan yang ada, bagaimana kita ingin, orang kata macam itu semua bergantung kepada kita sendiri. Jika kita menggunakan kemudahan itu secara negatif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi jika kita menggunakannya, menggunakan kemudahan yang ada,
dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Maka hasilnya berbalik kepada kita, ilmu yang ada dapat kita terapkan dalam jiwa ini. Maka dengan itu, dari segi masanya yang fleksibel dan juga maklumat yang banyak, dengan satu klik jari saja, dengan penggunaan medium digital ini, maka tidak dinafikan bahawa kedua-dua medium tradisional dan juga digital ini amat memberi impak yang positif terhadap diri kita sendiri. Maka dengan itu, janganlah bergantung harap kepada satu medium saja, tapi kita sebagai pengguna, kita sebagai penuntut ilmu, gabungkanlah kedua-duanya dengan bijaksana dan juga efisien. Bagaimana pula dengan Maya? Bagi saya, apa yang saudari Nuri cakap sebenarnya tadi memang betul. Memang saya setujulah dengan pendapat saudari Nurin. Seperti yang Nuri cakap, kita jangan bergantung harap kepada satu sahaja medium untuk mencari ilmu, tapi kita perlu pelbagaikan medium carian ilmu tu supaya dapat memberi lebih banyak peluang kepada pelajar seperti kita dan juga masyarakat untuk belajar mengikuti gaya dan kemampuan mereka sendiri. Ini merupakan salah satu daripada langkah yang positif dalam memastikan ilmu yang dapat diakses tu merupakan ilmu yang legit, yang bermanfaat, yang sahih. Selain itu juga, dalam konteks pembelajaran ataupun dalam konteks pendidikan, kita boleh menggabungkan kedua-dua medium ataupun mana-mana sahaja medium untuk memastikan pelajar mendapat pengalaman pembelajaran dan juga mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan lebih efektif. Misalnya, setelah membaca bahan rujukan di mana-mana, contohnya di perpustakaan ataupun di platform media sosial ataupun di mana-mana saja platform di media sosial, pelajar itu boleh menyertai mana-mana forum dalam talian untuk berbincang dan berkongsikan pendapat ataupun ilmu yang baru sahaja diperolehi kepada rakan-rakan ataupun kepada masyarakat di luar sana. Ini dapat memberikan peluang kepada mereka untuk meluahkan pandangan ataupun pendapat secara meluas dan lebih mendalam. Sekaligus apabila berlakunya perbincangan antara rakan-rakan ataupun ada pendapat lain yang masuk, jadinya kita dapat sedikit sebanyak kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan meluaskan pandangan kita terhadap sesuatu ilmu itu. Itu sahaja saya rasa. Terima kasih kepada Nurin dan Sumayah di atas perkongsian pendapat yang sangat jelas, sangat memberi kesan dan bermanfaat kepada saya dan rakan-rakan. Jadi di sini jelas sekali bahawa pelbagai medium komunikasi mempunyai peranan yang penting sebenarnya dalam menyebarkan ilmu pada masa kini. Jadi media sosial, jadi kita sebagai masyarakat, sebagai generasi kini haruslah memanfaatkan peluang di mana kita mendapat medium yang pelbagai dan sangat luas untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Media sosial ini memiliki potensi besar dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat sebenarnya, terutama remaja yang relatifnya mudah sangat terpengaruh dan dipengaruhi. Oleh itu, kita ni sebagai generasi baru ni perlulah menggunakan medium ini dengan bijak dan bertanggungjawab. Sekian saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu dan pendapat daripada rakan-rakan saya ini, dan semoga kita dapat terus berwacana dalam usaha memperkayakan ilmu ni supaya generasi akan datang terus tidak jemu menimba ilmu dan dengan pelbagai medium.
Sekian saja. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih.